Salam sejahtera bersama saya Nevin Majid dalam 15 minit MNTV edisi 1 Julai 2024. Kita ke berita utama, kerajaan menegaskan akan terus mengekalkan kuota sedia ada bagi pelajar Bumi Putera dalam program matrikulasi bawah Kementerian Pendidikan, namun pada masa sama kekal mengiktiraf pelajar cemerlang berdasarkan prinsip meritokrasi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata prinsip itu adalah adil dan munasabah selagi mereka yang cemerlang itu adalah rakyat di negara ini tanpa perlu mengira kaum. Menurut Anwar, sejak negara mencapai kemerdekaan, persaingan pendidikan dalam konteks siji pelajaran Malaysia SPM menuju ke tahap lebih cemerlang di mana kian ramai pelajar mendapat keputusan yang memberangsangkan. Beliau demikian ketika berucap pada majlis perjumpaan Perdana Menteri bersama warga Jabatan Perdana Menteri JPM hari ini. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ akan menjalankan operasi bersepadu secara besar-besaran ke atas bas persiaran bermula esok di seluruh negara. Menteri Pengangkutan Anthony Loke Siu Fook berkata operasi itu bertujuan untuk mengesan sebarang salah laku atau pelanggaran undang-undang yang dilakukan oleh operator bas persiaran. Pada Sabtu lalu, media melaporkan pemandu bas persiaran yang terbabit dalam kemalangan maut sehingga mengorbankan dua pelancong di kilometer 16.5 Jalan Genting Highlands, Bentong didapati tidak memiliki lesen memandu. Pihak polis sudah mendapati pemandu bas berusia 32 tahun terbabit juga mempunyai 27 rekod saman lampau atas pelbagai kesalahan. Mengulas lanjut, ujarnya hasil pemeriksaan mendapati bas persiaran yang terlibat dalam kemalangan itu telah tamat tempoh permit kira-kira 4 bulan lalu iaitu pada 16 Februari. Jelasnya kemalangan itu bukan sahaja melibatkan pemandu yang tidak memiliki lesen memandu, malah usia bas persiaran tersebut juga telah melebihi 15 tahun dan masih lagi beroperasi. Tambah beliau, pihaknya bercadang untuk memohon agar tindakan mengikut Seksyen 42-2 Akta Pengangkutan Awam Darat 2010 dikenakan terhadap syarikat pengendali berkenaan. Kementerian Kesihatan Malaysia KKM akan segera mengatasi ketidakseimbangan agian tenaga perubatan terutamanya melibatkan pakar perubatan bagi memberi khidmat kesihatan lebih meluas dan adil. Menurut Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad, pihaknya sentiasa menilai untuk mencapai liputan kesihatan sejagat dengan tidak meninggalkan sesiapa pun di belakang. Selain itu, Zulkifli berkata kementeriannya juga sedang memperhalusi polisi baharu bagi reformasi sumber manusia terutamanya berkaitan kekurangan serta ketidakseimbangan petugas kesihatan di lokaliti, hospital kerajaan dan klinik kesihatan. Ujar beliau lagi, bagi mengatasi masalah tersebut, KKM akan menetapkan skim perubatan grad dan gaji yang lebih menarik serta elon lain seperti bayar insentif pakar, elon lokum dan elon tugas atas panggilan serta peluang menarik melanjutkan pelajaran sama ada mereka tetap maupun kontrak. Beliau menjawab soalan dari Datuk Seri Sheikh Muhammad Buzi Sheikh Ali yang merupakan ahli Parlimen Pekan berhubung faktor tiada pengambilan doktor pelatih di hospital daerah seluruh negara dan usaha agresif KKM dalam menangani kekurangan pegawai perubatan yang kritikal. Ahli Parlimen Muar Syed Saddiq Syed Abdul Rahman berjaya mengumpul RM160,000 melalui langkah Muar menerusi misi larian sejauh 200 km. Perkembangan itu dikongsikan beliau yang dalam fasa terakhir bagi menuntut keadilan untuk peruntukan kawasan pembangkang yang didakwa dinafikan sekian lama. Menurutnya jumlah itu melebihi sasaran RM100,000 yang disasarkan sebelum ini. Mengulas lanjut, Syed Saddiq berkata tuntutan peruntukan itu adalah berdasarkan kepada prinsip keadilan bahawa bantuan kebajikan kepada semua perlu tanpa mengira agama, bangsa dan warna politik. Beliau menambah pihaknya sudah beberapa kali mengadakan rundingan berhubung isu berkenaan namun tetap gagal. Utusan Malaysia dan Cosmo melancarkan satu lagi produk terbaru. Apa yang ada dalam Iklaneka? Ia adalah platform yang tepat dan efektif untuk mengiklan antaranya pelbagai jenis notis, cautan kosong, hartanah, tender, kenderaan, mencari wali atau waris dan pelbagai lagi. Apa yang anda cari? Semuanya ada di sini. 2 dalam 1. Layari Iklaneka, theutusan.com.my. Mahkamah Majistret Bahau Negeri Sembilan hari ini mengarahkan lelaki yang menikam ibunya sendiri di Felda Raja Alia 1 bulan lalu menjalani pemerhatian mental selama sebulan.
Perintah tersebut dikeluarkan Magistrate Nur Sazwani Ishak terhadap lelaki berusia 20 tahun itu selepas pihak pendakwaan meminta untuk tertuduh menjalani pemeriksaan mental terlebih dahulu sebelum sebarang pengakuan direkodkan. Magistrate mengarahkan tertuduh untuk dihantar ke penilaian hospital mental terlebih dahulu bagi memastikan sama ada terdapat masalah berkenaan. Magistrate kemudiannya memerintahkan tertuduh untuk menjalani pemerhatian ke Hospital Permai selama tempoh sebulan dan tiada jaminan dibenarkan. Tertuduh berhadapan di bawah Seksyen 324 Kanun Keseksaan yang mana jika sabit kesalahan boleh dihukum dengan pemenjaraan selama tempoh yang boleh sampai 10 tahun atau dengan denda atau sebat atau dengan mana-mana dua daripada hukuman-hukuman itu. Kes akan disebut semula pada 2 Ogos depan. Pelakon Rina Diana menegaskan status duda kekasihnya Kat Foo bukan penghalang untuk dia menjalankan hubungan istimewa dengan aktor tersebut. Rina atau nama sebenar Nur Kamarina Diana Zuril, 27 tahun berkata tidak timbul masalah untuk dia bergelar kekasih kepada Kate kerana pelakon itu bukan berstatus suami orang. Rina pada masa yang sama maklumkan dirinya sangat sukakan kanak-kanak dan perkara itu sedikit sebanyak menyebabkan dia tidak kisah walaupun Kate kini memiliki seorang anak hasil perkahwinan terdahulu. Untuk rekod, Kate pernah mendirikan rumah tangga dengan Kim Raymond pada November 2015 dan dikurniakan seorang anak perempuan bernama Skyla yang kini berusia 7 tahun. Namun mereka memutuskan untuk bercerai secara baik pada hujung 2019. Sementara itu, Rina sebelum ini pernah menjalinkan hubungan dengan kekasihnya Nick Afik namun berakhir pada penghujung tahun lalu. Berita luar negara, 5 terbunuh, manakala 63 lagi cedera selepas sebuah tangki gas propana di sebuah restoran di Bandar Izmir, Barat Turkiye meletup. Kejadian itu menyebabkan jalan raya berhampiran rosak teruk dan bangunan-bangunan di sekitarnya mengalami kerosakan kecil. Menteri Dalam Negeri Turkiye Ali Yerlikaya mengesahkan kejadian itu dalam satu kenyataan di laman sosial yang mengarahkan anggota penyelamat ke lokasi kejadian. Di samping itu, Kabinet Izmir Sulaiman Elban telah melawat mangsa yang cedera di hospital dan memberitahu 40 daripada mereka telah dibenarkan pulang. Dalam perkembangan berkaitan, pihak berkuasa menahan seorang suspek yang dipercayai bertanggungjawab mencetuskan letupan itu yang didakwa berpunca dari kerja-kerja penggantian tangki propana lama kepada yang baharu kemarin. Pemimpin tertinggi Korea Utara Kim Jong-un mengarahkan rakyat Korea Utara untuk mengumpulkan najis mereka sendiri. Menurutnya, rakyat negara komunis itu diminta menyerahkan sebanyak 9.97 kilogram najis masing-masing dalam usaha pemerintah untuk mencari alternatif lain selepas negara mengalami kekurangan baja pertanian. Pada kebiasaannya, najis penduduk negara itu akan dikutip pada musim sejuk bagi tujuan tersebut, namun kini kerana berdepan dengan kekurangan baja import menyebabkan Jong-un meminta rakyatnya menyokong usaha negara untuk menyuburkan tanaman mereka sendiri dengan menggunakan baja semula jadi. Susulan arahan tersebut, penduduk mengadu bahawa mereka terpaksa mengeringkan najis mereka di bawah cahaya matahari pada musim panas. Kemas kini pengetahuan anda tentang isu ekonomi dan pasaran. Merangkumi sektor hartanah, perniagaan, keuangan, komoditi, IKS, halal niaga dan dunia korporat. Sentiasa ikuti perkembangan ekonomi semasa di dalam dan luar negara. Semua informasi terkini hanya di hujung jari. Dapatkan edisi ringgit setiap Isnin hanya di Akhbar Utusan Malaysia. Beralih ke berita ekonomi, buah durian segar dijangka dieksport ke China bermula pada suku ketiga tahun ini. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM, Datuk Seri Muhammad Sabu berkata kementeriannya melalui Jabatan Pertanian sentiasa memastikan buah-buahan tempatan yang bernilai tinggi dapat dieksport ke pasaran luar negara. Jelasnya beberapa inisiatif telah diambil termasuk menandatangani protokol keperluan fitosanitari pengeksporan buah durian segar yang membolehkan buah berkenaan dieksport ke China. Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan Ahli Parlimen Raub Choi Yui Hui di Dewan Rakyat hari ini. PHB Asset Management Berhad PHBAM, anak syarikat milik penuh Pelaburan Hartanah Berhad PHP, dilantik sebagai pengurus baru Dana Amanah Hartanah Bumi Putra AHP menggantikan Maybank Asset Management Sunan Berhad MAM berkuat kuasa hari ini.
Selain itu, PHB dan Amanah Raya Trustees Berhad akan terus menjadi penaja dan pemegang amanah dana AHP iaitu Unit Amanah Patuh Syariah yang melabur terutamanya dalam pemunyaan beneficial hartanah komersial di lokasi utama di Malaysia. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif PHBAM Zulkifli Ishak, pihaknya akan mengambil kedudukan sebagai pemain industri dengan tumpuan menyediakan penyelesaian pelaburan dana yang berlandaskan hartanah. Urus niaga dana AHP masih boleh diakses melalui cawangan Maybank, M-Bank, M-Bank Islamik dan Bank Islam seluruh negara serta perkhidmatan perbankan atas talian Maybank to You eksklusif untuk pelanggan Maybank. Berita sukan, Ketua Pegawai Eksekutif Selangor, Datuk Johan Kamal Hamido mengesahkan penyerang Selangor FC Faisal Halim dijangka menyertai latihan pasukan dalam tempoh 3 minggu lagi. Johan berkata Faisal menunjukkan perubahan positif selepas menjalani rawatan pemulihan akibat insiden simbah asid yang menimpanya, namun dia hanya akan melakukan latihan ringan terlebih dahulu. Tambah Johan, Selangor FC tidak mahu mengambil keputusan terburu-buru dalam membenarkan Faisal berlatih bersama pasukan bagi mengelakkan sebarang kejadian tidak diingini berlaku. Terdahulu, pemain berusia 26 tahun itu menjadi mangsa simbah asid pada 5 Mei lalu oleh individu yang tidak dikenali di sebuah pusat membeli belah di Damansara. Juara bertahan Itali gagal untuk mara kepusingan suku akhir kejohanan Euro 2024 apabila dimalukan oleh Switzerland 0-2 pada pusingan 16 pasukan yang berlangsung di Olympia Stadion Jerman awal pagi tadi. Ketua Jurulatih Itali Luciano Spalletti mengambil tanggungjawab penuh ekoran kegagalan pasukan itu, namun memberikan alasan bahawa dia tidak mempunyai cukup perlawanan untuk memastikan anak buahnya benar-benar bersedia mengarungi kempen kali ini. Selaku penyandang juara edisi 2020, pasukan Itali dilihat bermain serba tidak kena dengan kurang konsisten sehingga membolehkan Switzerland mudah menceroboh ke kawasan lawan dan berjaya mendapatkan jaringan awal pada minit ke-37 hasil rembatan Remo Freuler. Bersambung babak kedua, anak buah Murad yakin hanya memerlukan 30 saat untuk menggandakan kedudukan apabila sepakan lencong menarik Ruben Vargas gagal di tepis Donnarumma meletakkan Switzerland selesa 2-0 di hadapan. Keputusan perlawanan kekal sehingga whistle penamat ditiupkan. Sementara itu, pasukan England mempamerkan semangat juang tinggi untuk mara ke pasukan pusingan suku akhir selepas bangkit menyingkirkan Slovakia dengan keputusan 2-1 pada perlawanan di arena Aufswalkirch, Jerman awal pagi tadi. Pada peringkat suku akhir nanti, Switzerland akan berhadapan dengan England pada 7 Julai nanti, manakala Spanyol yang berjaya menewaskan Georgia akan bertemu Jerman pada 6 Julai ini. Sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok Selasa 2 Julai 2024. Jangan lupa dapatkan abar Tusan Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian sahaja daripada saya, Evelyn Majil. Salam sejahtera dan jumpa lagi.